wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Malam ni ramai tak ada orang raya. Syekh Abdul Wahab kata tak apa, raya haji depa tak pergi mana. Tapi depa buat ketupat. Tapi dah kita buat dah, tak apa. Terima kasih kepada tuan-tuan yang datang walaupun dalam keadaan besok kita menyambut hari raya. Dan kalau kita sambung kitab kita tu mungkin tak adil kepada yang balik kampung dan seumpamanya. Maka pada malam ni saya akan bahaskan sikit tentang perkara yang berkaitan dengan Aidil Adha. Ada beberapa perkara yang sebahagian besarnya kita sudah tahu dan kita hanya ingatkan untuk peringatan. Antara perkara yang telah kita sebut iaitu para ulama berbeza pendapat apabila berlakunya ijtima'ul Aid wal Jum'ati fi yaumin wahid. Apabila berlakunya berhimpun hari raya dan hari Jumaat pada hari yang sama, seperti mana besok seperti mana besok. Saya tak tahu tahun lepas ni ke? Tahun lepas sama. Sebahagian orang dia sangka bahawasanya Al-Hajjul Akbar, Haji Akbar itu jika dia berhimpun, jika sekiranya jatuh pada hari Ukuf jatuh pada hari Jumaat. Tapi sebenarnya kesemua tiap-tiap tahun haji ialah Haji Akbar. Hadis yang demikian tidak begitu kuat. Saya pun tak ingat tahun lepas, sebab saya ingat tahun lepas saya tak ada kat Malaysia. Tahun sebelum tu saya ada tahun lepas kat UK dan sebelum tu kat Jepun. Tahun bila? Tahun ni saya kat hari raya haji dah kat sini. Para ulama khilaf lah masalah ni. Di kalangan para ulama ada yang tetap mewajibkan Jumaat sekalipun orang tu telah sembahyang hari raya. Secara umumnya, secara logiknya lah, apabila orang tu telah hadir sembahyang hari raya, bererti dia telah melakukan ijtima', perhimpunan pada hari berkenaan. Dan perhimpunan hari raya biasanya lebih besar daripada perhimpunan hari Jumaat. Dan maksud kepada tujuan orang Islam mesti berhimpun, mesti berjumpa, tertunai sebenarnya pada hari berkenaan. Itu dari segi logik lah. Tapi kita lihat daripada segi nas, pada ulama-ulama yang menganggap bahawasanya tidak wajib, bukan tak boleh. Setengah orang kata mereka ni pergi kata tak boleh pula. Bukan tak boleh, tak wajib ni bukan tak boleh. Setengah orang dia otak dia ngaji kat kedai kopi, lepas tu nak ulas macam Imam Bukhari, itu jadi masalah. Tidak wajib maksudnya satu orang diberi pilihan. Sebahagian mazhab Syafi'i dia wajibkan. Dalam mazhab Hanbali dia tidak wajibkan. Alasan mereka antaranya beberapa hadis. Antara hadisnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis yang sahih. Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami, ni tabi'in yang berada di Syam. Dia menceritakan bahawasanya dia melihat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia gubernur di Syam dan kemudian dia jadi khalifah pun, pusat pemerintahan dia di Syam, di Syria.
Dia kata syahadtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam. Muawiyah bin Abi Sufyan tanya Zaid bin Arqam, tanya sahabat Nabi. Muawiyah pun sahabat, Zaid pun sahabat, tapi Zaid lebih faqih, lebih alim daripada Muawiyah. Qala asyahadta ma'a Rasulillah 'idan ijtama'a fi yaumin. Dia berkata, adakah kau pernah ada pengalaman bersama dengan Rasulullah dua hari raya berhimpun pada satu hari, iaitu hari apa? Hari raya, mana-mana hari raya lah kan, sama ada hari raya Fitr ataupun hari raya Adha, berhimpun pada satu hari, yakni berhimpun hari Jumaat lah. Tak pernah saya orang tanya macam mana kalau hari raya Haidil Fitri berhimpun hari raya Aidil Adha, terus ada buat merepek macam tu lah, soalan biar badan-badan. Kalau macam tu punya soalan, kalau jenis kambing tak wajib korban, tak boleh korban, kena tak cukup otak. Ni hari raya ni maksudnya berhimpun hari raya hari Jumaat dan hari raya. Kata Zaid bin Arqam, "Na'am, ya, aku ada pengalaman." Qala fa kaifa sana'? Dia tanya macam mana Rasulullah buat. Qala sallal 'aida summa rakhasa fil jumu'ah. Nabi semayang hari raya, kemudian Nabi bagi kelonggaran pada semayang Jumaat. Faqal, Nabi kata, Nabi sabda, man sya'a an yusalliya falyusalli. Siapa yang nak semayang, sila semayang. Maksud siapa yang nak semayang Jumaat, silalah. Maksudnya kalau siapa yang tak mau pun tak apalah. Tak apalah. Okey, saya kita bahas lagi. Kalau tak mau nak buat apa kan. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, di sana ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis yang sahih. Qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idan, kata Nabi, telah berhimpun pada hari kamu ini dua hari raya. Faman syaa ajza'ahu minal jumu'ah wa inna mujammi'un, kata Nabi, siapa mau hari semayang hari raya tu dah memadai lah daripada semayang Jumaat. Maksud kalau tak pergi Jumaat pun tak apa. Wa inna mujammi'un, adapun kami, yakni adapun Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi, kami akan buat Jumaat. Hadis ni jadi khilaf ulama. Sebahagian para ulama menyatakan Nabi buat sebab Nabi bagi kelonggaran hanya kepada orang Badawi. Orang Badui yang berpindah randah sunnah sah lah mereka nak main lagi pasal mereka jauh. Adapun orang yang tidak Badawi yang duduk sekitar Madinah, yang itulah yang Nabi kata yang kami nak buat Jumaat, Nabi dengan orang Madinah. Tetapi kalau kita lihat kepada soalan yang ditanya oleh Muawiyah kepada Zaid bin Arqam, Zaid kata Nabi bagi kelonggaran, Zaid bagi umum ya. Zaid tak kaitkan sama ada Badui ataupun tak Badui, apatah lagi orang di Syam ketika itu, kebanyakan mereka ialah orang di kota Syam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kata, "Ijtama'a 'idan ala ahdi Rasulillah fa shalla bin nas maqal man syaa'a an ya'ti al-jum'ata falyatiha wa man syaa'a an yatakhallaf falyatakhallaf." Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga hadis yang sahih. Kata Ibnu Umar, telah berhimpun pada zaman Nabi dua hari raya. Zaman Rasulullah. Rasulullah semayang dengan orang ramai. Dan baginda menyatakan, siapa yang mau sila datang semayang Jumaat. Siapa yang mau ataupun siapa yang rasa ataupun siapa yang hendak ya takhallaf, hendak tak mau hadir, nak punting,
tak apalah, pentinglah. Jadi ayat ni umum. Cuma sebahagian mazhab takwil hak tu untuk orang Badui, dia kata. Tapi kita tengok pada banyak-banyak ayat ni, kita rasa merangkumi yang Badui dan tidak Badui lah. Yang merangkumi Badui dan tidak Badui. Tak ada masalah. Saya tahun 2009 semayang raya 2009, saya semayang raya Aidil Adha di Bandung. Dan cara kebetulan memang jatuh hari Jumaat juga. Ada orang berbalah, tapi taklah. Dia sebenarnya di Indonesia ada okey ya. Yang tu imam kata siapa nak datang datang. Saya punya pendapat kena datang. Siapa yang tak mau datang pun tak apalah, dia tak. Yang tu orang panggil masalah khilafiyah. Yang khilafiyah hak kena kat dia, depa ni masalah khilafiyah pun duk petikai. Jangan petikai, kena ikut aku. Khilafiyah tapi kena ikut dia. Tu kan dia khilafiyah kena ke dia. Masalah kunut ni khilafiyah. Dia kata pasal apa dia duk timbul teruk betul popo hak tak mau kunut. Dia kata khilafiyah, tapi dia marah pula. Kalau dah khilafiyah, erti mana-mana pun orang amalkan tidak menjadi, tak ada masalah lah. Kenapa yang hang marah kat orang lain? Hang marah orang, hang kata orang timbulkan khilafiyah, hang sebenarnya yang timbulkan ataupun yang bangkitkan kemarahan dalam masalah khilafiyah. Kalau dah hantar khilafiyah, dia tak mahu pun tak apa, khilafiyah. Nabi khilafiyah, kalau tak ikut dia salah. Itu bukan khilafiyah. Dalam masalah ni sama. Siapa yang nak pergi Jumaat, pilihlah. Kita berpendapat Jumaat, katakanlah kita pilih pendapat Jumaat tak wajib, seperti mana qaul yang kita sebutkan ini. Kita tak pergi ya. Ada orang nak pergi, kita tak boleh kata hang bodoh, hang mengaji tak habis. Jangan kata kena itu. Biar pergilah, dia pergi. Nabi buang kesuruh, Nabi sendiri pergi. Nabi sendiri pergi. Jadi kita tak boleh kata kita tak mau pergi. Kita punya hal. Dan dia nak pergi, dia punya hal. Dan dia yang pergi pun tak boleh kata sesat dah depa tu tak pergi sembahyang Jumaat. Dia pun tak boleh buat buah tu. Ni hadis banyak ni. Kan? Dan ini, maka hadis-hadis yang kita baca ni, apa yang terzahir pada kita bahawasanya Nabi SAW memberikan rukhsah, memberikan kelonggaran. Rukhsah ni kelonggaran. Tu apa nama, lesen tu. Lesen tu Arab panggil rukhsah. Lesen kereta tu, kelonggaran. Ada tu boleh bawa kan. Rukhsah. Nabi bagi rukhsah. Maka siapa nak buat boleh buat, siapa nak tinggal boleh meninggalkannya. Tapi siapa yang nak tinggal, disyaratkan dia mesti sembahyang hari raya. Dia kata memang dia tak, hari ni aku tak pergi Jumaat, aku pakai qaul hak tak payah pergi Jumaat. Dia raya pun tak pergi tadi. Yang ni melampau lah. Dia maksud seolah orang lah. Kalau hang dah pergi hari raya, barulah rukhsah ni mai hang. Kalau hang hari raya tak pergi, confirm hang wajib Jumaat lah. Bagi dia wajiblah Jumaat. Kita bercakap bagi orang yang mai semayang raya. Ulama-ulama bagi orang yang tak pi Jumaat, apa dia kena buat? Kita berpendapat dia kena salat zuhur. Dia kena salat zuhur. Walaupun di sana ada pendapat yang menyatakan zuhur pun tak wajib, tapi ini rukhsah untuk tak hadir Jumaat, kerana zuhur itu asal, tak mungkin nak digugurkan yang asal. Dalam pendapat mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi, tak wajib zuhur. Dah Nabi bagi rukhsah habis. Hari itu hari Jumaat. Dah Jumaat tak ada main zuhur pagi. Itu pendapat dia. Itu pendapat. Dan kalau kita jumpa orang macam tu pun, kita tak payah balah lah. Itu pendapat dia. Nak balah apa dengan Tuhan? Orang ni
Kalau dia mengaji banyak sikit, dia dengar banyak sikit, dia akan luas pemikiran dia. Dia akan tahu dalil-dalil para fuqaha. Tapi kalau dia tahu satu tu, ngaji kitab pun tak ada dalil. Pada yang demikian itu wajib. Dia banyak tu je dia mengaji. Siapa hak kata tak wajib? Ni kitab kata wajib. Apa hak tak kata wajib tu teruk lah tu. dia tak mengaji. Hak tu jadi teruk. Kan? Orang kalau pergi mengaji silat ni, silat kalau buah apa kan, self defense ni dia mengaji banyak. Dia punya arts kan, martial art ni dia mengaji banyak. Dia orang main tumbuk sampai tepi meja dia pun dia boleh minum ayak ni, tak apa, dia tahu kok mana nak tempih. Tapi hak mengaji dua buah ni, orang duduk lompat sana, dia bangkit dah, dia nak tunjuk buah dia. Padahal buah dia tak terang mana pun, orang tampak ke buah. Tapi dia duk rasa dia buah dia 2 biji tu, dia ingat dia pandai. Kita jangan jadi macam tu lah. Bila kita tahu pengetahuan banyak, maka kita akan tahu fuqaha ni, ini satu masalah ijtihadiyah, masalah fiqh yang mana nas itu terdedah pada tafsiran. Nabi bagi kelonggaran. Hadis pula tak sebut kena sembahyang Jumaat ke, kena sembahyang Zuhur ke tak. Hadis tak sebut. Jadi di atas andaian Zuhur ni asal tak padan kerana tak main Jumaat, orang yang tak main Jumaat kerana musafir kena buat Zuhur. Di atas andaian itu maka kena buatlah Zuhur. Ini pandangan mereka yang kata tak wajib. Ada pandangan kata dah Nabi kata longgar, Nabi tak kata apa, kata tak payah sembahyang, tak payah belaka. Ada qaul yang macam tu. Dan kita tahu semua yang kata tu fuqaha belaka. Dan semua yang kata tu tahu dalil ni belaka. Cuma cara mereka faham berbeza. Cara mereka faham berbeza. Cara mereka faham berbeza. Jadi tuan-tuan terpulang, siapa nak pergi semayang, semayang. Siapa yang tak pergi semayang, maka dia gantilah dengan salat zuhur. Saya rasa itu wilayah yang lebih selamat, dan itulah qaul majoriti para ulama. Majoriti para ulama lebih selamat dalam masalah itu. Tapi kalau kita duduk di rumah kita, kata kita pergi satu tempat, orang situ semua tak faham bab ni. Dia tengok-tengok hari itu kita hari raya kita tak ambil Jumaat, dia salah sangka. Saya ingat kita pergi bayang, tak padan nak berkelahi dengan dia kan, tak padan nak berkelahi dengan dia, nak pergi ulang. Sebenarnya Zaid bin Arqam telah jawab bila Muawiyah tanya. Dia tanya Muawiyah, mana Zaid belakang rumah kita kan. Kacau dia kalau jadi macam tu. Dia hadir Nabi apa tak tahu, dia tahu sebotong tu ya. Kalau kita boleh fahamkan dia, tak ada masalah. Okey, saya nak sebut beberapa benda berhubung dengan adhiyah, berhubung dengan korban. Dia putih kan, dia jarang kibah hitam semua, kebanyakan ni putih. Bila putih tu banyak, hitam tu sikit, Arab kata amlah. Kibas tu kabsun amlah. Nabi sembelih 2 ekor, Nabi korban 2 ekor. Akranin ada 2 tanduk. Zabahahuma biyadihi, Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Sama wa kabbar, masa Nabi nak sembelih tu bismillah Allahu akbar, Nabi kata. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, Nabi letak kaki Nabi di atas tepi binatang tu lah. Maksudnya sifah ni ulama hadis dia khilaf sikit makna, tapi sifah ni kesimpulan maknanya jam, di sebelah satu benda tu. Sebahagian kata sifah tu dekat-dekat dengan pipi ni, sebelah pipi ni. Ada kata dekat dengan tengkok dia. Tapi yang pentingnya dia bagi kan kambing tu apabila dia duduk terbalik kita boleh kata melentang, dia mengiring lah. Bila dia duduk mengiring itu, dan Nabi letak kaki dia, satu kaki baginda yang mulia atas kambing tu, dan kemudian Nabi sembelih. Jadi kalau kita nak tiru, sebenarnya Nabi bila sembelih memang Nabi tak kaki dia satu kat binatang. Nabi tak, sebab kita tak sikit kaki dia sembelih. Mungkin boleh jadi
Nabi tak tu tak mau bagi dia bergerak pun boleh jadi. Boleh jadi. Kalau kita dah tak cukup, orang dah pegang elok dah, tempat pun tak ada nak letak, meleh je lah. Meleh je lah. Okey, ini menunjukkan Nabi SAW sembelih ataupun Nabi buat korban 2 ekor kambing dan Nabi buat. Dan dalam hadis menunjukkan Nabi ini fa innahu kana yudhi kull sana fa hiya sana min qawlihi wa sunnah min qawli wa fi'li alaihi salatu wassalam. Nabi dalam riwayat ada setakat sunnah korban tu turun daripada hari dia turun sampai Nabi wafat, tiap-tiap tahun buat. Jadi kalau orang ada duit, ada kelebihan nak buat tiap-tiap tahun, baguslah, alhamdulillah kan. Ada kelebihan buat tiap-tiap tahun, sunnah lah. Orang kata buat sekali lepas bahagian hak kita nak buat tu. Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang kata sunat muakkad dan ada yang kata wajib. Jumhur ulama menyatakan ia sunnah muakkadah, dia sunat yang digalakkan. Dan bagi orang yang berkemampuan, dia buatlah bagi setiap tahun, kerana itu digalakkan untuk dia. Nabi buat. Hak ni ada benda Nabi suruh orang keluar zakat, tapi Nabi tak keluarkan zakat gandum dan seumpamanya, kerana Nabi tak ada gandum. Tapi dalam kes korban, Nabi suruh, Nabi sendiri buat. Pasal Nabi ada, hak tu Nabi ada, Nabi buat. Nabi suruh dan Nabi sendiri buat. Ada beberapa benda kita nak sebut di sini. Pertama, antaranya kita kena tahu bahawasanya sembelih korban tu lebih afdal daripada kita sedekah sekalipun sama duit dia. Katakanlah lah sepanggu tahun ni IQ buat sepanggu apa? 400. Ada tempat macam-macam lah, ada ikut lembu ada 400, ada 400 ada 300. Tak apalah kata 400 macam kita di sini. Kok kita pergi ambil 450 kita tak buat, kita pergi sedekah. Para ulama menyatakan sedekah 450 tidak lebih baik daripada sembelih korban 400 tu. Maksudnya harga tak boleh sama dengan sunnah korban tu. Lebih afdal sunnah tu kalau dari segi nak bersedekah. Bersedekah. Kita ada lagi ni. Kok siapa semangat kita tambah lagi sekok ni kan. Kita jenuh bang kali nak cari pula. Bukan wajib lah, siapa ada kelapangan dia boleh buat. Okey, antara yang sunnah bagi orang yang nak buat korban apabila masuknya Zulhijjah, sunnah maka dia sepatutnya tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Bukan rambut kambing dengan kuku kambing tu. Kuku kambing potong tak ada apa. Rambut dia dan juga kuku dia sendiri. Rambut dia dan kuku dia. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Nabi kata, apabila kamu telah melihat bulan Zulhijjah, maksudnya masuk bulan Zulhijjah, dan seseorang di kalangan kamu nak melakukan korban, maka jangan dia potong rambutnya dan kukunya. Jangan dia potong rambutnya dan jangan dia potong kukunya. Melainkanlah kecuali rambut dia tu dah teruk sangat, pi mana pun orang duk tegur, dia pi potong lah. Ataupun kuku dia sampai orang pun tak lalu nak makan dengan dia pi potong lah. Tapi kalau kuku dia kuku biasa-biasa saja, maka dia tak payah potong
sehinggalah hari dia korban tu dia potong sekali. Macam Allah Ta'ala, Nabi mau supaya kita rasa fresh pada hari berkenaan, segar. Bila kita tumpahkan darah korban kita, kita pun bersihkan, artinya dapat pahala. Diri kita pun rasa baru dan seumpamanya, supaya suasana itu rasa benar-benarlah feeling kita korban, perasaan kita korban tu kita akan rasa. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itulah untuk kita experience, untuk kita rasa benda tu. Bila mula waktu korban? Bila mula? Waktu korban mula selepas daripada semayang Hari Raya, di tempat masing-masing lah. Selepas semayang Hari Raya. Kalau ada orang kata hari ni aku tak dan, kita sembelih dulu, tengok tu imam tak semayang ni, sembelih dulu, tak pakai. Jadi biasa semayang dulu. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalli summa narji' fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabl fa innahu huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'. Nabi kata, benda yang paling awal yang kita akan mula pada hari ini, kata Nabi, ialah kita akan salat dan kemudian kita akan sembelih. Sesiapa yang buat macam tu, faqad asaba sunnatana, maka dia telah menepati sunnah kita. Wa man dhabaha qabl, siapa yang sembelih dulu, tak ada orang sembahyang lagi, maka dia hanyalah daging yang diberikan pada keluarganya, maka ia tidak terkena, tidak berkaitan ataupun tak kena mengena dengan amalan nusuk, amalan ibadat yang ni sikit pun, kata Nabi. Boleh makan lah, boleh makan. Ada satu artis mana, dia baru masuk parti politik, tak baru lah, kira parti tu pun tak kira sakan duk panggil dia ceramah. Lepas tu lama dah ceramah, banyak bulan dah, barangkali boleh keluar fatwa kot. Setengah orang dia tak tahu kesan, impact terhadap sesuatu perkataan dari segi hukum. Dia berkata, siapa yang pergi korban tapi tak menyertai perjuangan Islam, quote in quote, yang dia faham lah, perjuangan Islam hak dia faham lah, maka sebenarnya hanya membunuh binatang saja. Dia tweet benda tu. Tadi wartawan tanya saya pun tak mau ulas benda ni, merepet lah. Tapi benda orang tak ngaji ni, dia tak tahu binatang yang dibunuh haram dimakan. Sembelih tu bukan bunuh, sembelih lah, kita panggil bunuh. Memang sembelih tu mati, tapi kita tak panggil bunuh. Aku pergi bunuh binatang, aku sembelih binatang. Kedua, orang yang tak sertai parti hang ataupun perjuangan yang hang faham, tidak boleh hang dakwa bahawasanya itu bererti korban dia tak sah. Bila hang kata hanya itu sekadar membunuh binatang, artinya tak jadi korban lah. Dalam senarai yang Nabi sebut, tak ada pun syarat hak tu. Sekalipun hamba tu fasik sekalipun, selagi dia Muslim, bila dia korban, korbannya sah di sisi Tuhan. Hak dia fasik lah, Tuhan kira lah. Pandai-pandai hang nak pergi bawa keluar benda macam ni, jangan terlajak. Bukan terlajak, agama wa yatakallamu fihi ruwaibidah, dan bercakap pada satu akhir zaman ini golongan ruwaibidah, selekeh, tafihun nas, yatakallam fi amril ammah, orang yang selekeh bercakap dalam urusan umum, urusan awam.
hang cakap dekat bab hang pandai sudahlah. Fatwa-fatwa ni tak payah. Nak jadi berceramah agama atau pentas politik bukan bererti telah jadi ulama. Yang ulama pun tak mengaku ulama, walaupun ada orang mengaku ulama. Okey. Apakah syarat adhiyah? Ini hari kita mengaji lah. Tuan-tuan dengar raya-raya syurutul adhiyah, syarat korban. Syarat korban seperti mana yang kita tahu, dia ibadah kepada Allah, maka tidak diterima korban orang yang tak ikhlas. Tapi kita mana tahu terima tak terima. Tapi kalau dia tak ikhlas, aku buatlah tahun ni, dah dekat pilihan raya ni semua orang buat, orang kata apa pula, bakal wakil rakyat tak buat pula. Kita makan lah, kita tak kata binatang tu binatang kena bunuh, binatang kena sembelih. Tapi dia di sisi Tuhan tak ada, dia di sisi Allah Ta'ala tak ada. Hendaklah berada di atas sunnah Nabi SAW, yang ni macam mana yang Nabi tunjukkan. Antara benda yang Nabi tunjukkan yang kita kena bagi perhatian, yang pertama, antakuna ad-dhahiyatu milkan lil mudahhi. Hendaklah korban itu menjadi milik kepada orang yang buat korban. Kalau binatang tu bukan dia punya, dia pergi curi ya, ataupun orang wakil dekat dia, dia kata hak ni korban aku, dia tak dapat. Hendaklah syarat binatang itu milik dia, dan binatang itu diperolehi dengan cara yang baik. Dia curi, dia buat korban, tak jadi. Dia tipu orang, dia buat korban, tak jadi. Pasal zaman lah lembu ni sensitif. Nabi kata, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Dan bila kita tahu kita nak bagi korban ni untuk Allah Azza wa Jal, maka tentulah kita akan memilih binatang korban yang memenuhi ciri-ciri yang baik. Kerana itu termasuk dalam membesarkan syiar Allah. Allah menyebut, dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, sesiapa yang membesarkan syiar Allah, termasuk binatang korban ni, itu tanda bahawasanya ketakwaan daripada jantung hati dia. Okey, maka binatang apa yang boleh korban? Maka yang kita kena tahu ada apa benda yang sebelum tu saya nak sebut. Yahya bin Sa'id, dia dengar Umamah bin Sahal kata, kunna nusammin al-adhiyah bil Madinah wa kana al-muslimun yusamminun. Kami dulu bagi gemuk binatang-binatang hak kami nak buat korban dah. Dan orang Islam, kami dulu pada zaman Nabi, kami bagi gemuk. Dan orang Islam pun hak mana dia tahu binatang-binatang hak nak buat korban ni, dia bagi gemuk. Sunnah kita bagi binatang tu gemuk. Agak-agak lagi berapa bulan kita tahu ni mana-mana hak duk ada ni lah, kita tak boleh ta'yin awal. Tu saya kata, ni hak belang ni, ni lah korban aku tahu ni. Kalau dan kita kata tu tak boleh tukar. Hak tu kita tentu, kita ta'yin, kita tentu tak boleh. Kita katalah aku tahu ni lah, mana-mana lah aku buat lah ni, kan? Tak apalah, ada satu kandang tu ada 50 ekor, tak apa, aku ambil. Kita bagi makan mereka, bagi gemuk. Bagi gemuk. Okey. Jenis-jenis binatang. Pertama, al-ibil. Al-ibil lah, unta. Al-baqar, lembu, dan al-ghanam. Al-ghanam ni kambing. Wad-dha'n. Ghanam ni termasuklah kambing biri-biri, kambing apa lagi?
kibas tu kambing, macam-macam jenis kambing kan. Tuan-tuan pergi tengok orang putih tak tahu macam-macam jenis kambing. Kita sebut lamb ya. Tapi bukan sama kan. Hak dah besar, ada macam-macam tanduk. Macam-macam hak Australia lah, yang New Zealand lah. Kita tuan-tuan apa? Orang putih belah lembu kan. Elok dia belah. Ladang mereka tu boleh duduk indah, bersih, sebersih-bersih. Saya pergi di ladang New Zealand, di New Zealand bersembelih. Oh hebat, bersih dengan bersih, cantik lah. Daripada pejabat dia sampai masuk ke tempat sembelihan, daripada tempat dia sembelih tu, kemudian sehingga binatang, dari segi teknologinya dia angkat binatang tu, dia lapah sama sebersih-bersihnya. Sekali dia potong daging, sekali dia celup ayak, sekali kira bersih ha. Kita sambil potong rokok ni, rabuk rokok masuk lagi, buat nyamuk kat atas lagi, nyamuk macam-macam ha. Kalau dia tengok kita tak lalu makan lah kan. Cuma orang duduk di, dan cuma masalah dalam negeri mereka, termasuk di UK sendiri, kita tak boleh sembelih sendiri binatang ni. Dia nak kena sembelih di tempat dia. Dan ada orang Islam kita, dia sembelih curi-curi, sembunyi-sembunyi, dia ikut-ikut undang, dia salah. Dia sudut apa nama kesihatan dia tak bagi. Saya rasa di Singapura juga sama, tak susah dia nak sembelih sendiri. Melainkan nak kena pergi sembelih di tempat dia. Dan orang Islam hak sembelih tu memang hebat. Saya tengok orang Islam, pisau dia memang hebat. Dia pakai, dia stunning, elektrik stunning. Dia apa? Dia bagi kena elektrik tu dekat hidung binatang, dan dia akan jatuh, dia kejang, dia jatuh. Tak payah pakai tali lah. Sekali dah pisau tu dia toreh, dia taknya dia tarik, kira hebat lah ha? Terus dia lapar. Dia ada beberapa second lah yang ditunggu. Dan apabila dia nak bagi sertifikat halal tu, banyak negara main tengok. Ada negara yang dia cerewet, macam negara Iran, dia Syiah. Dia syaratkan binatang tu kena menghadap kiblat baru dia boleh. Jadi orang putih pun terpaksa ubah mesin dia tu. Dia tak apa, kan customer sentiasa dia raikan, pasal dia nak order banyak kan. Cuma hak Malaysia pir itu dia heran. Semua negara Arab semua kata sah dah, main Malaysia duk kata tak sah lagi. Kan Malaysia lebih lagi ya. Lebih pelik, lebih apa tak tahu. Sapi saya tengok di Australia, dan saya tengok di New Zealand. Okey. Hendaklah sembelihan itu cukup umur yang diiktiraf oleh syarak. Maka tidak sah untuk al-jazak. Jazak ni anak lembu, anak unta tak boleh. Kecuali anak kepada kambing biri-biri yang 6 bulan, itu boleh. Yang 6 bulan. 6 bulan nak masuk 7. Kambing, adapun kambing biasa, tammat lahu sanah wa dakhala fi tsaniyah. Cukup setahun dan nak masuk 2. Maka cukup umur lah, boleh sembelih. Lembu 2 tahun nak masuk 3. 2 tahun nak masuk 3. Benda ni semua disebut dalam hadis. Unta 5 tahun nak masuk 6. Nabi sebut Al-Asma'i. Asma'i ni pakar Arab, dia bahasa Arab, dia tahu perkataan. Dia kata idza madatis sanatil khamisah 'ala al-ba'ir wa dakhala fi sadisah wa al-qasaniyah fa huwa hina idzin saniyah. Apabila unta, apabila dia tahun 5 nak masuk 6 dan saling gigi dia dah, maka ketika itu dia cukup matang. Nabi kata la tadhbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih untuk korban melainkan yang cukup umur. Jadi yang tak cukup umur tak boleh. Nabi sendiri bagi arahan supaya sembelihan korban mestilah sembelihan yang mencukupi umur.
Dalam hadis Muslim, Nabi kata, illa an ta'assara alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n. Melainkan Nabi kata dah tak dapat juga dah, tak apalah, bolehlah anak kambing biri-biri, 6 bulan tadi lah kan. Tapi anak lembu, anak apa, Nabi tak bagi kelonggaran. Jadi orang duk tanya umur ni, lembu umur apa tadi? 2 nak masuk 3. Khabau Nabi tak sebut. Khabau kira kategori lembu lah. Minal an'am likulli ummatin ja'alna mansikan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami jadikan ibadat mereka mansakan, untuk mereka itu mengingati Allah di atas apa yang Allah bagi rezeki pada mereka daripada bahimatil an'am. Okey. Benda yang keempat ialah hendaklah selamat daripada cacat binatang. Tuan-tuan ni, tuan-tuan kena ambil perhatian lah. Nabi sebut beberapa benda. Nabi kata arba'atun la tajuzu fil adhahi. 4 benda yang tak boleh untuk dibuat korban. Al-aura al-bayyin auruha, yang mana aurak ni, awar ni buta sebelah. Apa maksud kita panggil cemeh, mata dia sebelah tak ada, tenggelam. Panggil apa? Panggil apa je? Cemeh. Macam Dajjal, awar. Dajjal tu mata buta sebelah. Apa dia? Musyidayan pula, jauh sungguh nak buat nama tu. Tak apalah, boleh lah Musyidayan. Tapi kalau nak kata kambing Musyidayan, okey, tak apalah, yang pentingnya mata buta sebelah. Wal maridah al bayyin maraduha, yang mana sakit yang terang jelas sakit dah. Kambing kita tengok, Allah, kambing penyakit ni, nampak orang tengok pun tahu yang ni tak boleh buat, tak boleh buat. Tapi siapa yang tahu? Ahli kambing kan. Tengok orang tak pernah tengok kambing nak mati, dia tak kambing kuat, itu tak boleh lah kan. Orang ahli dia yang tengok. Wal arja al bayin dhal'uha, yang mana ni bila dia berjalan kaki tempang tempang bukan pengkang, tempang yang tempang. Kaki yang tempang tu yang jelas dia tempang lah, maksudnya bukan dia tak ada kaki, tapi dia berjalan apa, nampak orang macam orang kaki binatang tu cacat lah kaki dah, sama ada kaki dia terpatah ke kaki dia nampak, yang tu tak boleh. Bila binatang tu jalan kita nampak ni dia kaki dia tak angkat, dia ada 4 kaki, 1 tak boleh fungsi ke kan, dia berjalan dengan 3 saja ke, yang ni tak boleh. Wal kasiratul lati la tunqi, dan Nabi kata yang mana yang kasirah, yang patah, ataupun yang patah, tulang dia patah ke, mana-mana bahagian patah ke, yang mana tak ada isi, kurih kering juga boleh jadi kat kambing gila juga, tak masuk dalam ni
Yang ni yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Di sana ada lagi dalam riwayat Sayyidina Ali. Oh, sebelum saya nak sebut tu, saya nak sebut. Okey. Kalau Nabi kata mata sebelah tak boleh, buta mata sebelah tak boleh. Kalau buta kedua-dua belah, boleh tak? Ha? Boleh tak? Ha? Kita kena pakai mazhab jumhur lah kan. Logiknya kalau buta sebelah tak boleh, buta kedua-dua lagi tak boleh lah. Ha? Yang ni, hak ni para fuqaha sebut. Orang kata tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Memang tak ada dalam hadis, tapi logiknya kan. Yang lebih patut lagi, kalau sekiranya yang tu tak boleh, secara logiknya aula tak boleh lagi benda yang lebih teruk daripada tu. Ha? Kalau sekiranya jalan pengkak tu tak boleh, capek tu tak boleh, capek kan, capek ni capek Melayu kan, bukan capek Indonesia. Saya capek dia tu letih kan. Jadi orang Melayu pergi sana dia kata capek pak, hanya kata kat aku tu aku sihat lelok je. Capek dia tu capek letih. Okey, kalau sekiranya capek tu tak boleh, kalau kaki putih terus lagi tak boleh lah. Hak tu kita dia kata lah hadis kata capek ya, yang ni putih. Oh, kita tak boleh lah macam tu. Jadi tentulah dari segi logiknya yang lebih teruk daripada tu tentulah tak boleh. Ha? Walaupun tak disebutlah hadis, kita jangan jadi literal. Ha? Okey. Ada aib ataupun ada kecacatan yang makruh untuk kita buat korban. Dia kata tak boleh tapi dimakruhkan. Ada dalam hadis Sayyidina Ali. Saya nak ringkas yang tak boleh. Antaranya dia panggil adba, iaitu yang terpotong telinga dia separuh telinga kambing tu tak ada, ataupun telinga lembu tu tak ada. Makruh. Sah buat, tapi dimakruhkan. Satu lagi dia panggil muqabilah, yang mana dia terpotong telinga tu, dia terpotong daripada bahagian depan. Hak ni dia potong tengah-tengah tu kan, telinga macam tu. Kalau dia potong tu, hak tu makruh. Hak potong kot tu pun, potong kot panjang kot depan tu pun tak boleh. Mudabirah, hak dia potong daripada belakang pun tak boleh. Syarqa, iaitu yang dipotong kot panjang. Kot panjang tu dia koyak pun tak boleh. Kharqa, dia berlubang telinga. Bukan tak boleh, makruh. Telinga berlubang. Tak kira kita tebuk lah, hari tu kita nak test apa, berlubang 3-4, makruh. Tak kata tak sah, tapi makruh. Ataupun yang dipotong telinga langsung sampai tinggal sikit telinga, juga makruh. Dia panggil masfarah. Musta'silah, yang mana tanduk dia hilang, isi tak hilang, tanduk hilang, makruh. Bakhqa, iaitu binatang yang dia kita tengok mata dia elok, tak nampak cacat apa, tapi kita duduk lama kita tahu binatang ni buta tapi dia tak ada cacat, isi tak ada cacat, mata pun bukan kata mata jenis tenggelam sebelah macam cemeh, tak ada. Tapi kita tahu dia tak nampak sangat. Ini juga makruh. Kira hak mana hak nak dibagi ni, ada 9 hak makruh tadi. Satu lagi dia panggil musyayyah. Musyayyah ni kambing ni memang tak apa cerdik tu pun. Lembu ni orang kata lembu bodoh kan. Tapi bodoh-bodoh lembu macam mana pun, dia tahu ikut kawan-kawan lembu dia hak lain, dia boleh balik rumah, boleh balik kandang. Maksud bila orang binatang tu sekawan tu dia boleh ikut, tapi dia ni bodoh sampai tak boleh nak ikut. Lagi tuan dia tak pergi ambil buat balik, dia tak boleh balik, duduk bengok bongok macam tu.
Dia panggil musyayya'. Dia kena apa? Kena halau baru berjalan ni. Kalau dia terus tak ada otak tak boleh, tapi dia macam bengong sikit. Yang ni pun makruh. Yang penting ya benda ni. Benda ni mesti tip top lah. Benda mesti tip top. Yang tu yang disebut dalam hadis. Fuqaha sebut lagi beberapa benda yang iaitu batra, satu lagi, iaitu kambing yang terputus ekornya. Atau kambing, bukan kambing lah, lembu ke unta ke yang terputus ekornya, maka makruh. Tapi ada jenis biri-biri yang tuan-tuan tahu, dia di belakang dia tu macam ada tebai. Ni doktor pandai, apa nak panggil tu? Dia macam ada lagi satu lemak dia di belakang binatang tu. Tuan-tuan tengok kambing Arab, saya pun tak ingat istilah dia. Memang dia, kita tengok berjalan kita tahu, memang Arab kalau sembelih pun hak lemak tu dia ambil, dia duduk belakang tu. Nampak macam dengan punggung kambing belakang. Lemak di situ. Kalau kambing yang terputus yang tu tak boleh. Hak tu memang mengurangkan nilai kambing tu. Yang ni hak terputus ekor, bukan ekor tu. Ekor biasa. Termasuk juga yang dimakruhkan, yang terpotong zakar kambing ataupun binatang tu, tak kira lah unta ataupun ni apa, lembu, yang kena kasih tu, kasih dia potong tu, potong terus, potong tapi tak hilang duduk situ juga. Kalau dia potong terus memang makruh. Okey, seekor kambing dari segi sunnahnya, seekor kambing padan dia, seseorang itu korban untuk diri dia dan juga kaum keluarga dia. Dia boleh buat macam Nabi korban, Nabi kata ini untuk Nabi dan wa ali Muhammad. Dan Nabi takana rajul, kata Abu Ayyub Al-Ansari, kata kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah, macam mana korban pada zaman Nabi? Dia kata kana ar-rajul yudhi bisyah anhu wa an ahlihi fayakuluna wa yat'imun hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Dia kata macam mana orang sembelih pada zaman Nabi? Dia kata sekok kambing untuk satu orang lelaki dan kaum keluarga dia. Artinya kalau kita sembelih sekor kambing, kita kata ni kambing ni korban aku dan keluarga aku semua. Tak kira keluarga dia ada berapa, 7-8 orang, termasuk sekali untuk sekok tu mewakili family dia. Tuan-tuan faham maksud? Artinya seseorang buat sekok tu untuk diri dia dan juga semua kaum keluarga dia. Dia lah buat, tapi dia niat yang ni, kambing yang dia buat ni, korban ni untuk dia dan juga kaum keluarga dia. Dan sebab tu bila kita korban kambing, kita boleh niat korban saya dan semua family saya lah. Semua family saya masuk. Ulama khilaf berhubung dengan bukan kambing, iaitu unta dan lembu. Unta dan lembu dalam hadis dia memadai, cukup untuk seekor unta bagi 7 orang, dan juga lembu juga untuk 7 orang. Seperti mana hadis Jabir bin Abdullah ada dalam Bukhari, dia sebut bahawa saya nahana ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-budna anis sab'ah wal baqarata anis sab'ah. Kami sembelih di zaman Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah unta untuk 7 dan juga lembu untuk 7 orang. Untuk 7. Okey. Ulama khilaf. Lembu dan unta untuk 7, kan? Jadi kalau seekor lembu kita ada 7 orang, tuan-tuan ada 7 orang, 7 orang tuan-tuan, satu panggu lah, dalam bahasa kita satu
satu portion kita ada satu bahagian kita daripada ada 7 portion, daripada lembu tu boleh dibahagi pada 7, divided pada 7 portion, kita dapat satu bahagian. Okey, kita dibahagi 7 portion, kita dapat satu bahagian. Boleh tak bahagian kita yang satu ni kita kira inilah bahagian aku dan kaum keluarga aku? Macam kambing tadi. Pasal hadis tu sebut kambing ya. Hak yang lembu ni boleh tak? Lembu dan unta lah. Tuan-tuan sembelih unta. Unta tak ada kan? Mungkin kita minta Bang Khalim kita kalau muat panjang dia ternak unta, lagi 5 tahun kita boleh lah sembelih korban unta kan. Kalau ada orang mau belah unta di Malaysia ni, saya tak tahu unta boleh hidup di Malaysia. Ha? Boleh kot. Tengok dekat zoo tu hidup. Lembu ni 7 ni okey, kita masuk, kita kata untuk kita dan keluarga kita. Hadis hanya sebut apa? Kambing tadi. Lembu memang boleh, tapi hadis tak sebut pula lembu ni seorang untuk wakili keluarga. Tapi boleh tak kita kias dengan kambing tadi? Tuan-tuan pendapat macam mana? Ha? Boleh ya? Tak apa. Itu khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Cuma lajnah fatwa Arab Saudi, lajnah fatwa, lajnah daimah dia tu, dia pilih pendapat hak kata tak boleh. Dia bagi tahu benda ni khilaf, tapi dia kata dia pilih pendapat hak kata tak. Pasal hadis tu sebut kambing, dan kambing ni Allah alam lah, mungkin tak sama kot. Dari segi harga pun rasa mungkin tak sama lah. Tapi tak apalah, ada 2 pendapat lah. Kalau tuan-tuan kata ni saya korban satu panggu saya dan kaum keluarga lah, boleh sebenarnya. Kalau kita nak pergi korban, kita kata ni panggu siapa ni? Ni saya dengan keluarga, boleh dia kata. Pada kaul sebahagian para ulama, boleh dia kata. Lepas tu ustaz tu kata mana boleh? Seorang-seorang. Kita kata sebenarnya khilaf dalam masalah ni, khilaf dalam masalah ni, kerana hak kambing tu Nabi kata ini untuk kaum keluarga dia sekali. Jadi ada fuqaha kata samalah binatang yang lain, kerana Nabi juga benarkan binatang lain seorang satu panggu, walaupun Nabi tak sebut, kita kira sama macam kambing. Ini khilaf pendapat. Okey, berapa perbahasan nak biar masa. Kalau orang tu dia nazar, dia kata aku bernazar tahun ni kalau anak aku sekian-sekian aku nak buat korban, ni lah nazar aku, ni lembu ku belah besar ni aku nazar tahun ni pasal ni dapat projek 20 juta ni aku buat korban lembu ni. Walaupun nazar hak jenis tu sebenarnya makruh, asalnya makruh. Nazar yang mana kita duk macam kita tawar menawar dengan Tuhan, ini makruh. Kata Aisyah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nazar, Nabi larang daripada nazar. Nazar hak tu lah. Ada nazar yang baik, tapi nazar tu makruh. Sebab seakan-akan kita kata, ya Allah, kau bagi yang ni lu kat aku janji baru aku buat yang ni. Macam tu lah. Seakan dah. Ya Allah, kalau kau bagi doa aku yang ni, baru aku janji aku nak buat baik yang ni. Dia macam tu, dia makruh. Dia ada sedikit kebedaban dengan Tuhan. Nazar yang Quran puji, wa yufuna bin nazr, orang yang menunaikan nazar, ialah nazar yang tak ada tawar menawar, plain nazar, nazar saja. Tahun ini aku nazar untuk korban. Pasal apa? Tak ada sebab, aku nazar supaya aku nak disiplinkan diriku, aku tak pergi mana, tahun ni aku nak korban. Dia nazar. Nazar tu nazar yang sunnah. Tak ada apa-apa. Kok kata tahun ni kalau Tuhan bagi kat aku, tak. Dia tak ada. Dia saja dia kata, tahun ni aku nazar aku nak pergi umrah. Pasal apa? Hang dapat apa projek? Tak ada apa. Memang aku nazar
Sebab aku rasa hidup aku ni macam-macam lah, aku nak pi balik ke Tuhan. Aku nazar, tahun ni aku nak pi. Umpamanya dia nazar. Nazar hak macam tu yang tak ada tawar menawar ni, tak apa. Katalah dia nazar, tak kira lah dia nazar, sama ada nazar mana, bila dia nazar daripada sunat menjadi wajib, menjadi wajib. Bila dia nazar sunat menjadi wajib. Jadi nazar ni binatang ni, yang ni lembu ni adalah lembu yang aku akan korban tahun ni. Para fuqaha kata kalau dia nazar maka benda tu wajib, tanggungjawab dia menunaikan nazar. Tiba-tiba lembu tu dia duk jaga-jaga patah, putih kaki, ataupun lembu tu hilang, lompat kandang hilang, apa patut dia buat? Wajib ganti ke tak? Fuqaha menyebut dia wajib ganti. Kebanyakan fuqaha menyebut dia wajib ganti, sebab tu nazar dia bertanggungjawab. Tapi kalau dia tak nazar, dia umum saja, dia ada niat tahun ni dia nak buat korban dalam kambing-kambing mana ni, dan dia niat, dia tak nazar, dia kata tahun ni aku buat korban, aku buat lah, kan? Dia bukan kata dia tentukan, dia macam korban biasa. Kita pun beli lembu, kita pun tambat lembu kita, lembu orang curi malam tu, kita pun nak kena beli lembu lain ikut-ikut kan. Kita pun bajet pun tak ada lah, banyak tu duk ingat pun. Para fuqaha sebahagian menyebut kalau berlaku yang bukan nazar macam ni, dia tak wajib ganti. Mudah-mudahan dia dapat dah pahala dah, hak tu bukan dia yang. Tapi kalau dia duk biak dan hilang, dia gantilah. Tapi dia tambat elok, dia kurung elok, orang mai curi. Ismail lembu curi, kita dulu ada Ismail Khabau, Ismail lembu curi, dia curi. Dan itu mereka kata dalam hal yang seperti itu dia tidak wajib ganti. Banyak lagi lah kalau nak bahas masalah ni, dan saya rasa wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan? Ya. Wallahu ta'ala alam. Perkataan bahimatul an'am, binatang an'am ni binatang empat kaki yang menjadi binatang ternakan. Ulama khilaf, sebahagian mereka kata hak banyak ni saja, iaitu apa? Unta, lembu dan kambing. Tetapi ada di kalangan para fuqaha yang menyebut kalau rusa itu merupakan ternakan dan makanan macam lembu pada satu tempat itu, maka dia dikategorikan dalam kategori lembu lah. Maka mereka masukkan dia boleh dikorbankan. Tapi kalau dia tidak jadi bahimatul an'am, binatang ternakan yang mana orang ternak, orang makan daging dia, maka dia tak termasuk di dalam benda ni. Benar khilaf. Kalau ada lembu, lebih baiklah dia pergi ambil lembu dulu. Kalau dia duduk macam orang Eskimo, tak ada lembu, ada unta, ada apa? Rusa saja, maka dia korban rusa lah dalam keadaan macam tu. Ada soalan? Ya. Korban yang disebut tadi sebagai makruh ataupun tak boleh buat korban binatang yang cacat kan. Kita beli binatang tu memang hidup, tapi pada hari nak korban, binatang tu dihantar naik lori tu aksiden, jadi tercucuk mata sebelah,
Yang kedua, Ustaz, ni pernah berlaku di kampung saya, ni tuan-tuan masjid ni, tuan-tuan masjid, kita masjid undang-undang. Anak kalian kalau nak buat korban, mesti buat di masjid. Tak boleh buat di rumah. Jadi berlaku pada tahun lepas tu, sebuah keluarga yang mana ada garis dia duduk di Singapura, balik ajak buat korban dekat rumah. Orang nanti nak ditindakan pula keluarga tu. Berlaku macam kahwin ke kematian, orang Malaysia dia Malaysia tak pergi. Keluarga kesamaan. Ni jodoh masjid ni ke apa ni, Jabatan Dakwah Islam Melaka. Ada tak patut kampus negara? Adakah dapat dalam Rasulullah mesti buat di masjid korban? Allah mengasih. Hak soalan nombor 2 tu senang jawab, tak patut. Yang tu je lah. Ada apakah patut? Tak patut. Memang tak patut lah. Tak pernah lah dihadkan demikian. Dan seseorang bebas dengan korban dia. Bukan mesti panggil tu imam sembelih. Dia sendiri boleh sembelih. Dia pakat 2-3 orang, dia boleh korban. Selagi daripada mula dengan besok sehingga 3 hari tasyrik, kita ada 4 lah kan? Maka kita boleh pada hari ini. Merujuk pada soalan yang pertama, dia tengok jika sekiranya kecacatan itu berlaku pada binatang yang kita nazar, kita ganti. Tapi kalau binatang itu bukan kita nazar dan dia berlaku bukan tafrid, dia bukan berlaku kerana kecuaian kita jaga habis elok dah, tapi dia berlaku juga. Sebagian fuqaha menyebut bahawasanya dalam keadaan itu kita boleh teruskan kerana kita telah beli dengan harga yang elok, hak kita bagi pun memang elok, asal hak kita bagi ni hak elok. Dia berlaku ni setelah kita dah buat keputusan dah yang ni. Dan keadaan pula berbeza antara orang Arab dulu dengan kita. Orang Arab dulu dia ada kambing sendiri, dia boleh ada lembu sendiri, dia boleh pilih mana-mana lembu dia. Tapi kita beli. Masa kita beli, kita pilih yang tip topnya, kita jaga bagi elok, dan ia bukan korban nazar. Maka kalau orang tanya saya dalam keadaan tu, kalau berlaku dalam keadaan pertengahan jalan setelah benda tu dibeli dalam keadaan elok dan ia bukan nazar, maka masih lagi ia boleh dikorbankan. Tak usah kira panjang lah. Kita kira masa kita duk nak perbah lembu tu, jatuh lembu tu tertikam pula mata dia, kena apa? Kena pula lah apa? Perdu moktan ke perdu apa, buta pula dah sebelum nak sembelih tu. Sama ya kena. Bukan kita masih boleh korbankan dia. Ya. Bab apa? Akikah. Buat untuk apa? Ya. Riwayat Nabi akikah ni ada riwayat seekor dan ada juga riwayat 2 ekor. Jadi kalau kita nak kumpulkan semua hadis ni, kita dapat simpulkan macam ni lah. Sesiapa yang mampu bagi anak lelaki, dia buat 2 ekor. Tapi kalau dia tak mampu 2 ekor, dia buat seekor. Kerana dua-dua riwayat itu ada. Jadi kalau kita buat seekor pun pada, kalau buat 2 ekor pun afdal. Boleh tak orang campur akikah dengan korban? Wallahu ta'ala alam. Ada pandangan fuqaha, kita tak nafi. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, tak ada satu hadis cerita akikah dengan lembu ataupun dengan unta. Akikah semuanya dengan kambing. Saya hak ni sokong Ibn Hazmin Al-Andalusi. Ibn Hazmin nak kita nak mengaji tu, saya rasa ingat kita sokong dia kot. Kita ingat, kalau kita tak katalah orang buat nusah tak sah, tapi kita ingat
bila orang sebut akikah ni kita balik hak Nabi buat saya kambing lah. Bukan kata lembu tak ada, ni lembu ada. Mungkin orang kata lembu besar sangat kot tu Nabi tak buat zaman tu kan. Tapi tak ada. Orang Arab ada unta, ada apa. Tapi mereka tak buat. Mungkin dia kata mana ada orang lahir sampai 7 panggung seorang, 7 orang. Andaian lah, tak apalah. Menyebabkan fuqaha kata sebab orang lahir seorang-seorang, sebab tu buat kambing. Tapi kalau dah ramai, bolehlah buat macam unta ataupun lembu, kiaskan kepada korban. Itu pendapat. Tak apalah, kita tak boleh kata. Nak kata tak betul pun tak berani juga, sebab mereka andaian itu mungkin ada andaiannya, kerana biasanya budak ni lahir seorang-seorang. Tak macam dengan korban. Korban ni memang ramai-ramai nak buat. Mana ada lahir main 7 orang serentak nak share 1 ekor apa? Unta. Itu andaian lah. Tapi bila kita tengok itu andaian, tapi kalau nak balik pada praktik yang ada pada zaman Nabi, di samping unta banyak, orang Arab boleh sembelih lembu, boleh sembelih apa, bila akikah saja semuanya kambing. Nabi buat 2 panggung kambing, Nabi buat apa, tapi Nabi tak ada satu rekod orang mahabak kata dia akikah unta, itu pun dia akikah lembu untuk anak dia. Dan Nabi pun sebut tentang syah atau syatain. Nabi sebut seekor kambing biri-biri ataupun 2 ekor. Jadi anak kita nak keluar daripada masalah ni, kita cari kambing lah. Lagi orang Melayu lah sakan makan kambing ni. Ya, ada ya. Okey. Soalan keluar. Okey, boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal qawa'id minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhim junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutarrijatin birina wa ay yasta'fifna khairul lahum Wa an yasta'fifna khairan. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kahwin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penjelasan Rasa dulu kita ada syarah pernah hurai? Ada? Qawaidun minan nisa, wanita yang mana Quran sifatkan la yarjuna nikaha, yang tak ada harapan nak menikah dah. Kalau orang nak menikah dengan dia pun tak teringin, dia pun tak teringin nak menikah dah. Maksudnya tak ada lah, dia tak sebutlah tak ada haid, tak ada apa tu. Tu hak terjemahan dalam kandungan dia tu. Tapi la yarjuna nikah, dia dah tak ada semangat, ataupun bukan tak ada semangat, dia memang tak boleh menikah lah. Orang tua lah orang kata kan, tak ada nafsu nak menikah lah. Mereka ini tak apa untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tanpa perhiasan yang melampau. Termasuklah mereka tak pakai tudung kepala. Kalau mereka nampak sikit tangan lengan kan, tidak ada masalah bagi mereka. Tetapi wa an yasta'fifna khairul lahun, jika sekiranya mereka kekal dengan pakaian asal itu lebih baik daripada mereka. Tapi kalau kita tengok makcik tua dah pakai tungkat dah, dia tak tudung sekepin je, nampak rambut dengan uban pun kita teruk orang tua ni dah nak mati pun tak pakai tudung ke. Kita kata hang lah teruk, tak faham kelonggaran Quran untuk dia. Quran bagi dia lebih pada Tuhan tak dah. Tuhan bagi kelonggaran. Hari itu kita sebut dah kot. Tuhan bagi kelonggaran. Allah Ta'ala dia pengasih penyayang. Dia bukan nak bubuh hamba dia dalam neraka, dia nak bubuh dalam syurga. Kita yang kalut nak bubuh orang dalam neraka Tuhan Maha mengetahui. Orang tua-tua pegang tungkat, entah mana kalut nak pegang tungkat lagi, kalut nak betul tudung lagi, macam mana kan?
Orang main rumah dia bukan boleh cepat. Orang muda tak apalah lari cepat-cepat pergi cari tudung bubuh atas kepala. Dia nak bangkit pun lambat kan. Dia kita main, kita tengok dia nampak rambut dia, nampak tengkok dia ke apa, tidak ada masalah. Jangan dia pergi telanjang, tak boleh Tapi setakat dia keluar, makcik tua-tua kita jumpa dia, tak ada. Sebab tu bini menteri-menteri yang tua-tua dia tak pakai tudung. Depa tu mengaji fiqh. Kita tak mengaji, kita dah buat galon. Tak, memang Tuhan bagi kelonggaran. Kita bila dia mai ekstremis ni kuat agama tak mengaji ni, depa ni yang teruk yang kadang-kadang hukum orang cepat ni. Di universiti lagi teruk budak-budak universiti. Tudung labuh, tudung 3 segi semua jadi isu. Mana ada tudung labuh, tudung 3 segi. Tuhan suruh tutup belahan baju, juyubihin ni belahan baju ya. Tutup belahan baju, bawah tu tudung bawai ke, tudung senangin ke, tudung menung, tak ada masalah. Tutup ya. Tuhan tak pernah kata mesti jenis bulat ke, tajam. Ini tak ada. Kemudian bila datang pemikiran Iranian, datang Iran, datang apa, actually pun bukan Iran juga, kita persepsi. Sebenarnya agama, hatta saya suka orang pakai jubah bagus, tapi agama tak pernah kata mesti pakai jubah ke baju kurung, dia tak kata. Dia suruh baju fat luas, semua tak boleh dah pakai sampai orang boleh nampak 36, 24, 37, yang tak betul lah. Tapi kalau sekiranya dia pakai pakaian sama, ada dia pakai baju kurung bau kujung Melayu ke, kurung Kedah ke, kurung Terengganu ke, apa saja ke dia pakai yang mana sesuai dengan wanita, tidak syarat dia berjubah. Ada bunga kecil ke, bunga besar ke, ada warna sikit ke, warna, selagi mana tidak syuhrah, semuanya diizinkan oleh syarak. Orang yang kata tak boleh ni kebanyakan sentimen dia sendiri kata tak boleh. Agama suruh wanita tutup dengan kadar-kadar yang Al-Quran sebut. Dan agama itu begitu luas dalam masalah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, terima kasih banyak dan kita korban